Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan dan salam PKPP kepada semua. Saya Kashnita Edin, Ketua Cawangan Psikologi dan Kaunseling, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, berada di sini pada hari ini untuk berkongsi pada anda semua tentang norma baru dan kesihatan mental anda. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pustakaan Negeri Sarawak kerana telah menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Saya rasa sangat berbesar hati. Thank you so much. Pada hari ini tajuk norma baru dan kesihatan mental anda ya. Sesuailah setelah berada 6 bulan di dalam PKPP 6 bulan seawal Mac dulu kita mengalami PKPP. Macam-macam lah yang berlaku semasa PKPP ini ya. Sebagai pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, kami juga bersama-sama anda banyaklah mengalami, kami mendapat panggilan telefon melalui perkhidmatan telekaunseling kami dan melalui aduan kami. Saya ingin berkongsi kepada semua pada hari ini tentang, kalau seboleh-bolehnya, tentang pengalaman kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak lah, berkaitan dengan norma baru dan kesihatan mental ini. Tuan-tuan perempuan bayangkanlah ya, selama 6 bulan kita hidup dalam norma baru ni, kita punya biological clock, jam biologi kita. Setelah bertahun-tahun lama kita pergi kerja pukul 8, balik pukul 5 petang, tiba-tiba pada PKP ni kita punya biological clock kita terganggu. Begitu juga dengan anak-anak kita yang selalunya bersekolah, dan tiba-tiba masa PKPP lama kita berehat. Jadi kita dapat bayangkan dia punya kesan psikologi dia. Yang kita boleh katakan dari segi psychological equilibrium kita ni terjejas ya. Kita punya kefungsian psikologi kita memang ada terganggu sedikit disebabkan oleh aktiviti dan rutin baru kita di dalam sekarang ni kita di peringkat PKPP macam tu kan. Seperti yang kita sedia maklum, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan seawal Mac tahun ni, ramai di antara kita yang terkesan secara psikologi ya. Emosi bimbang, takut, stres, marah, bosan pun ada dan sebagainya. Dan pemikiran kita macam seolah-olah obses dengan apa yang telah terjadi. Dan ada tak kurang juga yang ada stigma dia punya pemikiran dia, menghukum ya, terutamanya yang sakit, mudah percaya ya dengan apa-apa yang disiarkan di media sosial, dan kita menjadi mudah untuk membuat kesimpulan dan mudah terpengaruh. Jadi dari segi tingkah laku pula kita dapat tengok ya, sepanjang 6 bulan ni, terutamanya seawal PKP dulu, kita nampak tingkah laku panik, impulsif, bertindak tanpa berfikir, mudah terikut-ikut, dan ada yang terlampau mengambil peduli dan ada juga yang terlampau tak mengambil peduli ya. Jadi ancaman wabak yang berbeza sebenarnya menimbulkan reaksi psikologi yang berbeza daripada individu ke individu. Wabak yang baru kebiasaannya akan menimbulkan emosi, kebimbangan, ketakutan yang sangat tinggi. Sebab baru kan, kita tak tahu lagi boleh disembuhkan ataupun tak ya. Dan dari segi tingkah laku individu, kita nampak ada yang overreacting. Kita nampak kan ada yang overreacting, ada pula yang underreacting. Sebab dia tak kena, dia tak merasa macam mana, jadi dia menjalani hidup dia seperti biasa. Dan dari segi pemikiran pula, ada yang tidak adaptif, tidak dapat menyesuaikan diri dan sebagainya, terlalu exaggerate or magnifying ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Dan segi-segi sosial pula macam-macam berlaku ya. Seketika dulu sebelum kita masuk ke peringkat PKPP, ingat tak bahawa macam kes konflik di dalam rumah ni boleh meningkat, penderaan dan keganasan rumah tangga pun juga meningkat. Ada juga dalam kalangan kita yang merasa tertekan kerana kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dan mentaliti mengharapkan bantuan. Kita tengok sana sini masa tu ramai orang yang berbaris ya bila kerajaan memberikan bantuan, dan macam-macam lagi lah. Ada yang melabelkan keluarga, menghukum keluarga yang sakit tu kan, menyalahkan mereka kerana disebabkan mereka lah jangkitan ini berlaku dan sebagainya. Banyak lagi apa yang berlaku pada ketika PKP ni.
So right now kita dah di dalam norma baru for quite a while. Kita patut ucapkan selamat tinggal lah kepada norma lama ya. Kalau kita masih berasa berat, rasa bingung atau kadang-kadang kita was-was nak melakukan rutin harian kita ya, itulah sebenarnya antara kesan psikologi PKP. Kalau kita tengok di tempat kerja, mula-mula kita diarahkan untuk bekerja daripada rumah. Berat, susah kita nak bekerja daripada rumah, banyak gangguan dan sebagainya di rumah. Lepas tu seketika kita diminta bekerja balik di pejabat. Ada yang merasakan bahawa berat dan takut dengan risiko jangkitan dan sebagainya. Ada yang sampai tak berani punch dekat pejabat. Jadi macam-macam ya. Kalau kita tengok di rumah anak-anak kita tidur lewat, bermain dengan handphone, media sosial, game dan sebagainya. Macam-macam lah yang telah berlaku. Banyak juga trend baru timbul. Kalau kita tengok jual beli sekarang ni, meeting, dating pun kita menggunakan online ya. Komunikasi media sosial tu semakin biasa. Dan ramai juga kita tengok yang berat badan naik ya, sebab PKP ni kita tak ada buat apa-apa. Kita banyak duduk di rumah, berat badan naik, produk untuk menguruskan badan pun laris dijual sekarang ni. Dan trend baru juga sekarang ni, orang mencari kaunselor untuk meluahkan perasaan ya. So macam-macam trend. So bagaimana kita tahu yang kita ni okey dari segi mental kita? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu yang emosi kita okey, mental kita okey? Macam kita tanya pada diri kita, aku ni okey ke tak ya? Anak-anak aku ni okey ke tak? Dan sebenarnya apa pengetahuan dan kemahiran yang kita perlu ada di dalam kita mengharungi kehidupan dalam pandemik COVID-19 ni. Walaupun sekarang kita di Sarawak mungkin dah green zone agaknya, tetapi still kita kena hidup dengan norma baru ni. Still kita kena mengamalkan social physical distancing dan sebagainya. Selagi kita dapat menjalani dan meneruskan fungsi harian seperti biasa ya, kekal positif, gembira dan reda, tak kira apa pun yang berlaku. Tu maksudnya kita okey lah tu. Regardless of what happen, apa pun kesusahan kita, hilang pekerjaan dan sebagainya, bingung, takut dan sebagainya, but we still dapat menjalani rutin harian kita. Itulah caranya kita boleh tahu bahawa okey, secara mental aku okey, emosi okey dan sebagainya. Tetapi kalau kita sering berasa tertekan, kita sering berasa bimbang, ataupun kita sering rasa nak marah-marah, kalau macam dalam satu minggu tu mungkin sehari dua je kita okey, tetapi selebih lagi 5 hari tu kita sentiasa ada emosi-emosi ni, dan kita tak dapat bekerja dan melakukan rutin harian dengan sempurna. Seperti macam kita terganggu dan kita tak dapat menumpukan perhatian dengan baik ya. Sentiasa je perasaan bimbang, ragu, takut, marah ataupun tertekan tu. Ini maknanya ya, tuan-tuan perempuan, maknanya anda perlu mengambil tindakan untuk menyembuhkan diri anda daripada kesan-kesan psikologikal PKP ini ya. Jadi apa yang perlu anda lakukan sebenarnya? Itu yang kita nak kongsi pada hari ini. Semua ini adalah pengalaman kita masa kita sebelum PKP lagi. Kita telah membantu ramai yang mengalami gangguan emosi, yang mengalami gangguan pemikiran dan sebagainya. Pertama sekali yang kita perlu tengok sebelum kita nak membuat kesimpulan bahawa saya ada isu ni, saya ada gangguan dari segi mental ataupun emosi, kita ada 8 perkara yang kita kena semak dulu ya. Kita semak dulu yang ini. Pertama, adakah kita sihat secara fizikal? Mana tahu kan PKP ni mungkin kolesterol kita jadi tinggi ke, darah kita naik dan sebagainya. Penting ya untuk tuan-tuan perempuan untuk memastikan kesihatan fizikal tu. Berjumpa dengan doktor ataupun berjumpa dengan pakar yang berjumpa dengan profesional yang perlu ya untuk tengok kita ni sihat ke tak. Itu yang pertama. Kedua, tengok dari segi tidur kita. Kita cukup tidur ke tak? Sebab saya pernah mengendalikan klien yang dia memang langsung tak boleh tidur, dan dia tanya pada saya, dia kata, "Puan, normal ke saya macam ni? Sehingga tak dapat tidur, saya bingung memikirkan. Saya bosan tinggal di rumah, saya dah lama tak pergi kerja, saya rindu sangat nak pergi kerja, saya rindu nak pergi bazar Ramadan dan sebagainya, sampai tak dapat tidur." Okey, itu yang kedua, tidur kena tengok. Ketiga, dari segi pemakanan kita
makan makanan yang sihat tak, seimbang tak kita makan, itu yang ketiga. Yang keempat, ada tak kita bersenam ataupun kita mengamalkan hidup yang sedentary lifestyle, kita tak ada bersenam. Dan yang kelima, ada tak kita mengambil ubat-ubatan yang mungkin boleh menyebabkan kita mengalami gangguan emosi ataupun pemikiran ini. Dan yang keenam, ada tak berlaku kejadian ataupun perubahan yang menyebabkan kita stres ataupun marah baru-baru ni lah kan. Dan yang ketujuh, adakah kita terlalu sibuk atau terlalu letih, banyak sangat kerja, banyak sangat benda yang perlu diurus dan sebagainya. Dan yang ke-8, keluarga kita okey tak, kerja kita okey tak. Kalau ke-8 perkara tu kita alami, maka normal lah kita boleh mengalami gangguan dari segi emosi. Maka normal jugalah kita mengalami gangguan dari segi mental. Tetapi kalau di dalam ke-8 ni sebenarnya kita okey, tetapi still juga gangguan emosi kita tu persist, gangguan emosi kita tu kita alami, maka maksudnya apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena uruskan emosi itu. Uruskan emosi sebelum kita menguruskan masalah tu. Sebabnya kalau emosi tu tak diuruskan dengan baik, susah kita nak menyelesaikan masalah tu dengan keadaan emosi kita yang terganggu, ya. Jadi pertama, kita kena mindful about our own emotion. Kita kena sedar dengan emotion kita sendiri. Kita realize apa sebenarnya emosi yang kita alami pada setiap masa tu. Adakah kita selalu rasa sedih? Adakah kita selalu rasa marah? Adakah kita selalu merasa tertekan dan sebagainya, kan? Kita kena realize, sedari tentang emosi itu. Dan yang kedua, kita kena kenal pasti, macam saya cakap tadilah, emosi apa sebenarnya. Dan yang ketiga, kita kena akui emosi itu kepada diri kita sendiri. Acknowledge the emotion. Jangan lawan atau nafi emosi itu, kerana dengan melawan dan dengan menafikan emosi tersebut, lagi kita akan berasa emosi yang negatif tu, kesannya. Dan yang keempat, setelah kita sedar, setelah kita mengenal pasti emosi itu, dan setelah kita akui, acknowledge, kita kena kawal emosi itu, ya. Contohnya, kalau kita dalam keadaan yang marah, kita kena mengelaklah daripada berkomunikasi dalam keadaan yang marah. Dan pada akhirnya kita kena uruskan. Uruskan maksudnya emosi itu kena proses. Kenapa? Kenapa agaknya macam kita tak boleh biarkan je emosi ni mengganggu kita all the time, kan? Kenapa agaknya? Ya, kenapa? Sebab ya, tuan-tuan perempuan, emosi kita dia tak hilang macam tu je. Dia tak pergi ke longkang. Dia tak masuk beg. Dia akan ada dalam diri kita sehingga kita memproses emosi tu. Kalau tak, dia akan ditolak ke minda kita yang tak sedar. Sebab di dalam psikologi, minda ni digambarkan mempunyai 3 struktur, iaitu minda sedar, minda separasedar dan minda tidak sedar. Segala pengalaman dan emosi negatif tu yang kita tak suka, yang tak selesa tu, kalau kita tak uruskan, kalau kita tak proses, kalau kita tak share, kalau kita tak luahkan, dia akan ditolak ke minda kita yang tak sedar tu, ya. Dan inilah yang akan mengganggu keseimbangan psikologi kita. Ya, dia akan menyebabkan gangguan psikologi. Ataupun yang kita katakan gangguan kesihatan mental. Tapi ini bukan gila, ya, tuan-tuan perempuan. Gila tu lain pula. Yang ini yang kita dikatakan mengalami gangguan dari segi psikologi ataupun gangguan dari segi kesihatan mental. When we talk about psikologi, sebenarnya kita bercakap tentang emosi kita bercakap tentang pemikiran kita, dan akhirnya kita bercakap tentang tingkah laku kita. Dan kalau di peringkat yang lebih teruk, kita namakan kecelaruan. Yang ini yang kita nak elakkan. Sebelum kita emosi kita ni sampai ke peringkat bercelaru ni, bila dia gangguan tu, di situ kita dah kena do something about. Di situ kita dah kena jaga, ya. So agaknya bagaimana caranya? Ini pun saya berkongsi, ya. Ramai pakar-pakar motivasi juga yang berkongsi tentang apa yang boleh dilakukan, ya, yang terbaik yang boleh dilakukan dalam keadaan seperti PKP ni, di mana kesan psikologi dia berpanjangan. Dia tak habis macam itu je, walaupun ini dah 6 bulan dan tak semua orang mengatasinya dengan cara yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bila kita bercakap tentang adjust diri ataupun menyesuaikan diri, ya, kita bercakap tentang tempoh 6 bulan.
6 bulan. Maksudnya kalau lebih daripada 6 bulan tu mungkin ada yang sampai setahun. Kalau begitulah tak berubah-ubahnya, maksudnya okey, maksudnya dia mengalami isu lah, gangguan dari segi emosi ataupun mental dia. So bagaimana cara dia? Saya nak kongsikan. Pertama adalah penjagaan diri. Dekat mana-mana pun, kalau kita tengok, kalau kita cari kat Google, kita dengar kat TV, kita dengar perkongsian daripada doktor ataupun pakar motivasi ataupun kaunselor, semuanya akan mementingkan penjagaan diri dulu. Maksudnya tidur yang cukup, makanan tu biarlah sihat dan seimbang, hidup bersenam, hidup sihat dan bersenam. Mungkin tu certain people tu adalah ibadah, membanyakkan aktiviti ibadat diri sendirilah maksudnya. Lepas tu mengamalkan self hygiene, kebersihan diri yang baik, melaksanakan hobi sebagai satu cara untuk kita menguruskan emosi, stres kita ataupun kemarahan kita. Dan ada yang suka pergi berurut ke spa dan sebagainya. Semua ni adalah di dalam kategori penjagaan diri, ya. Dan kedua, cara yang kedua yang penting sangat ni kalau dalam psikologi pun adalah sokongan emosi dan sosial. Very important dalam perempuan, sangat penting. Luangkanlah masa berkualiti dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan ibu bapa dan juga rakan-rakannya. Ambillah peluang ini untuk mengeratkan silaturahim dan kebersamaan. Ya, kita boleh memberitahu anak-anak kita, tak apa, jangan risau, kita bersama dalam perkara ini. Macam tu juga kita dengan rakan-rakan sekerja. Kebersamaan ini sangat penting. Luah dan kongsikanlah perasaan dan pengalaman kita. Itu adalah satu cara yang terbaik untuk kita menguruskan kelesuan emosi yang kita alami akibat PKP dan pandemik COVID-19 ni, ya. Dan yang ketiga, banyakkan aktiviti spiritual ataupun ibadah. Itu tak semestinya keagamaan lah, apa-apa aktiviti spiritual. Ada yang mungkin agama dia tak ada agama dan sebagainya. Mungkin aktiviti spiritual tu macam dia buat yoga, dan dalam dia yoga tu dia ada mantra dan sebagainya, kan. Kalau macam kita orang Islam ni, solat, mengaji, berzikir dan sebagainya lah, kan. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, caranya untuk kita menguruskan ataupun memproseskan emosi itu adalah dengan mengamalkan spot teknik, ya. Spot teknik dan pemikiran positif untuk menguruskan emosi. Yang itu saya akan kongsikan sebentar lagi. Tetapi sekiranya setelah semua ni kita lakukan, setelah semua ni, perempuan dah lakukan semua ni, saya cakap 4 perkara di atas tadi, masih juga mengalami gangguan, misalnya macam sukar ataupun tak dapat tidur langsung, rasa nyenyak dan tak dapat tidur nyenyak, dan rasa bimbangnya berterusan, marah dan stres tu berterusan dan agak melampau lah, dia menyebabkan personal distress kepada kita, maka dapatkanlah bantuan profesional, ya. Kita ada kaunselor, kita ada doktor, kita ada psychiatrist. Kalau kaunselor ni dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada, dekat Jabatan Kesihatan pun ada, dekat Jabatan Pendidikan pun ada dan sebagainya, ya. Okey, so saya nak berkongsi tentang mengurus emosi melalui teknik spot tadi. Maksudnya dalam keadaan kita marah, ataupun dalam keadaan kita tertekan, ataupun dalam keadaan kita rasa sunyi, murung dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan on the spot pada masa tu juga untuk mengurangkan kesan emosi itu kepada tubuh badan kita, Ialah bila kita rasa marah ataupun kita rasa tertekan ni kan, jantung kita berdegup dengan cepat, darah kita mengalir dengan laju, badan kita jadi panas, kepala kita jadi pening, kan. So cara-cara untuk kita mengurangkan kesan tu semua ialah pertama dengan minum air. Senang, Kalau kita rasa macam nak marah, kita rasa stres sangat, kan, kita minum air dulu. Air is the easiest thing. Sebab tu kalau kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat tu kan, kalau kita menerima klien kita, sediakan air kosong kita lah, kita sediakan tisu dan sebagainya, kan. Minum air is very basic. Dan yang kedua, kalau kita dapat mandi, kita mandilah. Sebab biasalah dalam keadaan stres marah ni badan kita panas. Ada yang kalau tak mandi, dia berwuduk, dia mengambil air semayang dan sebagainya, kan. Okey. Dan yang ketiga, on the spot kita dapat buat, kalau orang tu tengah marah, tengah stres, kita bagi dia duduk dulu. Kalau duduk pun dia tak juga reda dia punya kemarahan dia punya kebingungan, dia bagi dia baring macam tu. Itu on the spot kita boleh buat, Misal kata kalau kita di pejabat, kan,
ada rakan kita ni mungkin lepas kena marah dengan bos dan sebagainya, dia rasa marah, dia rasa nak membaling-baling dan sebagainya, kita bagi dia duduk, kita bagi dia minum air. Contohnya macam itulah. Lepas tu sikat rambut, salah satunya on the spot. Bila kita rasa tak sedap kan, macam rasa nak marah ke stres, kita sikat rambut. Sebab sikat tu nanti akan mengurut kita punya nerve dekat kulit kepala kita tu kan. Kita akan rasa lega on the spot kan. Lepas tu satu lagi cara on the spot ialah kita, kalau kita ada stress ball, kita genggam stress ball. Stress ball tu pun dia akan mengurut nerve dekat tangan kita ni untuk induce the calming, perasaan tenang tu dengan menggenggam bola stress tu. Dan ada juga yang menggunakan kaedah aromaterapi dekat pejabat kita tu. Kalau kita tahulah kerja kita tu selalu penat, selalu stres, kita simpanlah aromaterapi. Bau lavender ke, bau green tea ke kan, aromaterapi. Dan yang paling penting dan yang paling berkesan, the mother of all teknik untuk kita menguruskan emosi negatif kita ni adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan satunya yang kita boleh buat on the spot, dan yang kedua adalah bersenam. Kenapa teknik pernafasan? Sebab seperti yang kita tahu, bila kita stres, bila kita marah, bila kita tekan sunyi dan sebagainya, sebenarnya kesannya kepada tubuh badan kita. Dengan melakukan teknik pernafasan yang betul, kita akan dapat mengurangkan emosi itu secara fiziologi tubuh badan kita. Teknik pernafasan yang betul, bila kita lakukan, kita boleh letak tangan kita di atas perut. Bila kita tarik nafas, kita dapat merasakan perut ni mengembung, bukan mengempis. Sebab selalunya bila saya buat latihan teknik pernafasan ni, kebiasaannya dia orang kata bila tarik nafas perut mengempis. Itu salah tuan-tuan dan puan. Bila kita tarik nafas, perut kita kena mengembung. Kita tarik nafas melalui hidung dan kita lepaskan melalui mulut. Kadang-kadang kita buat kiraan, kita tarik nafas misalnya dalam kiraan 1, 2, kita tahan 1, 2, 3, 4, lepas tu kita lepas dalam kiraan 1, 2, 3, 4 melalui mulut. Bila kita buat teknik ini, saya jaminlah dalam keadaan kita paling marah sekalipun, kita akan merasa tenang. Tambah lagi dengan minum air dan sebagainya. So teknik pernafasan is the mother, adalah teknik ibu di dalam pengurusan emosi, dan semua kita kena buat. Bila kita perlu buat, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita boleh buat. Sebelum tidur, bangun tidur, dekat pejabat kita buat. Kalau kita berasa letih, kalau kita berasa stres, kita boleh buat bila masa saja. Dan kita boleh membuatnya dengan menutup mata. Cari satu tempat yang relax, satu tempat yang memberi keterangan pada kita, yang sunyi, yang sejuk dan sebagainya. Dan masa kita membuat tu, kita juga boleh menggabungkan teknik imagery. Macam saya suka perasaannya bila berada di tepi laut. Bila saya tutup mata saya, bila saya nak buat teknik pernafasan tu, saya membayangkan diri saya di tepi laut, dan seolah-olah saya mendengar deruan angin, saya mendengar bunyi ombak, dan saya dapat menghidu bau laut tu, menyebabkan saya rasa tenang, dan saya buat teknik pernafasan ni. Sekurang-kurangnya kita ulang. Macam saya buat dalam 8 kali, 10 kali pun boleh, 3 kali pun dah boleh buatlah teknik pernafasan ni. Dan satu lagi teknik yang sangat berkesan untuk kita menguruskan emosi negatif ni, untuk kita proses dia, untuk membuang dia punya kesan itu, adalah dengan senaman. Senaman. Sampai kita bersenam tu, sampai keluar peluh kita yang berbau tu kan. Itulah yang paling berkesan untuk kita membuang hormon stres daripada badan kita. Jadi 2 teknik tersebut tadi. Dan satu lagi yang saya nak kongsi di sini, sebenarnya ada 5 teknik yang saya nak kongsi pada hari ini. Kita dah kongsi tadi, dah 3 tak silap saya. So now kita pergi mengurus emosi dengan melalui cara berfikir. Sebenarnya pemikiran kita ni banyak mempengaruhi kita punya keadaan emosi kita. Kenapa? Kenapa cara berfikir kita tu penting agaknya, tuan-tuan dan puan? Kenapa? Kerana apa yang anda fikir, apa yang kita fikir akan menentukan apa yang kita rasa, dan apa yang kita rasa akan menentukan kelakuan kita sebenarnya. Saya cakap sekali lagi. Kenapa cara berfikir itu penting? Sebab apa yang anda fikir akan menentukan apa yang anda rasa, dan apa yang anda rasa akan menentukan kelakuan atau tingkah laku anda. Jadi sebenarnya anda adalah apa yang anda fikirkan. Alright? Semuanya bermula daripada minda kita sebenarnya. Sebab tu saya nak highlightkan
cara berfikir ni sebagai satu cara untuk kita menguruskan emosi kita, sebab semuanya bermula daripada minda kita. Macam CPU kepada komputer kita, itulah minda kita kepada badan kita, ya. Minda dengan badan ni, dia macam, minda ni adalah master kepada badan kita, ya. Apa yang minda kita percaya, itulah yang akan badan kita lakukan, ya. Kalau dalam psikologi kita namakan kesan placebo, ya, placebo effect, right? So saya nak berkongsi sedikit tentang fakta tentang minda, ya, minda. Tadi saya ada berkongsi tentang dalam psikologi itu struktur minda tu digambarkan kepada 3, ya. Minda sedar, minda separasedar dan minda tidak sedar, ya. So ini saya nak kongsikan sedikit tentang minda ni, apa fakta tentang minda, ya. Sebenarnya minda ni dia menolak untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan, ya. Sesuatu yang menakutkan, minda kita akan tolak, automatik dia akan tolak, ya. Itulah yang Tuhan dah cipta kepada kita. Itu adalah survival kita sebenarnya, ya. Sesuatu yang tak pasti, macam yang kita alami sepanjang PKP ni, banyak benda yang tak pasti, takut itu, takut ini, kan. Susah dan tak selesa tu, kan. Daripada PKP sampailah ke PKPD, dan satu masa dulu PKPB, sekarang ni PKPP. Bila lain lepas ni PKP apa lagi kita pun tak tahu lagi, kan. Jadi kan sebenarnya normal otak kita bila dia menolak ni untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan ini, is normal, ya. Sebenarnya memang otak kita, minda kita macam tu, ya. Bimbang dan takut memang akan datang dan hilang. Normal kalau kita from time to time tu, takkanlah setiap masa kita rasa okey. Ada time kita akan rasa bimbang dan takut, kan, hilang dan datang. Tapi ia normal, ya, dalam perempuan sebenarnya normal. Kalau sampai sekarang pun kita masih ada lagi, it is normal. Dia jadi tak normal kalau dia mengganggu kita punya fungsi harian kita. Contohnya, bila kita kerja, kita tak dapat buat kerja kita dengan baik. Kalau kita di rumah, as a mother, mak, kita tak dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang mak dengan baik. Kalau kita sebagai seorang isteri, kita tak dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang isteri yang baik. Di situ baru kita tahu dan kita sebenarnya ada gangguan yang kita perlu sembuhkan ataupun do something about it, right? So memanglah kita perlu berasa takut dan bimbang, ya, sewajarnya. Untuk kita janganlah rasa selesa sangat, walaupun kita dah green zone, kita still kena berjaga-jaga juga, ya. So apapun perasaan dan ketakutan kita kena terima, kita kena embrace it, kita kena terima dengan reda. You don't fight your emotion, you just embrace it, and then you just terima dan dengan reda, ya. Jadikan ia semangat, ya, untuk kita terus mengambil langkah berjaga-jaga dengan konsisten selama mana yang kita perlukan, as long as it takes. Begitu jugalah otak, ya, dicipta macam saya cakap tadi untuk melindungi dan memastikan agar kita terus hidup, ya. Inilah yang menyukarkan perubahan dalam diri kita, because of our mind is dicipta memang macam tu, kan. Hakikatnya sesuatu yang selesa tu sebenarnya itu yang boleh memusnahkan kita sebenarnya. Yang selesa, yang sedap-sedap, yang nyaman, kata orang Sarawak, itulah sebenarnya yang memusnahkan kita. Manakala sesuatu yang susah dan mencabar tu, itulah sebenarnya yang membina kekuatan kita. So apa yang kita perlu lakukan? Kita kena yakinkan diri kita, ya, untuk menerima gaya hidup normal baru ni. Kita kena yakinkan diri kita bahawa kita kena keep safe, kita kena jaga kesihatan mental kita, ya, kerana ia merupakan cara terbaik kepada kita semua, ya. Dan kita doakan kita dapat kembali kepada gaya hidup kita yang dulu lah, kan. So untuk berjaya dengan menyesuaikan diri dan perubahan, cubalah yang terbaik, ya. Jangan bertangguh, jangan memberi alasan kepada diri sendiri, dan bertindaklah dengan lebih responsif. Itu fakta mengenai minda. So kita berbalik kepada macam mana menguruskan minda melalui cara berfikir tadi. Saya nak berkongsi formula 3P ni. Formula 3P ni saya belajar daripada guru Cognitive Behavior Therapy saya masa saya berkursus di Putrajaya. Beliau merupakan seorang doktor. Dia kata formula 3P ni is very basic sebenarnya. Sama ada sedar ataupun tak sedar, sebenarnya inilah kita punya yang kita lalui dalam kehidupan seharian. Dia kata untuk hidup sihat dan gembira, anda kena percaya 3 perkara. 3P tadi dia kata. Apa dia 3P tu? Okey, pertama dia kata percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kerana kajian menunjukkan bahawa individu-individu yang mempunyai pegangan agama, yang mempunyai kepercayaan yang kuat, dia dapat mengharungi stres dengan lebih baik. Dia dapat mengatasi stres dengan lebih baik
berbanding dengan individu-individu yang tidak mempunyai pegangan ataupun agama. Itu kajian menunjukkan, bukan saya cakap. So percaya pada Tuhan adalah satu formula untuk kita hidup sihat dan gembira. Itu perkara pertama yang kita kena buat. Dan yang kedua, P yang kedua adalah percaya kepada diri sendiri. Iaitu kita percaya dengan kebolehan kita, percaya bahawa kita in control dengan kehidupan kita dan keadaan kita, percaya bahawa kita lah yang mengawal apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah percaya kepada rawatan, bantuan, kaunseling atau apa yang diperlukan. Ya, tuan-tuan dan puan, kita tak dapat hidup seorang-seorang. Dan kita memang akan memerlukan orang lain. Kalau kita ada masalah, kita memang memerlukan whatever it is that you need, whether you need a counselling ke, whether you need rawatan daripada doktor, please go and get it. Macam saya cakap tadi, emosi yang kita alami itu dia tak masuk longkang, dia tak masuk bag, dia akan ada dalam diri kita sehingga kita menguruskannya. Okay, so the point here is macam mana pemikiran boleh mengurangkan emosi yang negatif itu ialah melalui pemikiran positif. Ya, dan kita dalam pendekatan cognitive behavior therapy ni, kita ada teknik yang dinamakan teknik ABCD. Ya, saya cuma nak sharing lah macam mana kita nak mengamalkan pemikiran negatif itu. Okay, now kita pergi kepada A. A adalah activating event ataupun kejadian. A itu adalah kejadian yang menyebabkan kita merasa terganggu. Ya? A. B adalah belief. Belief ataupun pemikiran yang tercetus daripada kejadian. Contohnya kan, PKP, masa mula PKP. Itu adalah activating event dia. PKP itu adalah activating event yang mengganggu ramai orang, ramai yang sakit, ada yang meninggal dunia, ada yang stres tak dapat keluar rumah, ada yang keluar rumah tak kira tempat, tak kira masa, diletakkan gelang untuk kuarantin pun dia keluar juga dan sebagainya kan. Itu di antara activating event. Okay, so belief daripada ini kan, belief, agaknya belief, pemikiran yang tercetus daripada kejadian PKP ni kan, kita berasa takut. Takut apa? Takut terkena jangkitan wabak ni. Kita percaya bahawa kalau kita terkena wabak ni, habislah, mati lah. Itu percayaan kita, matilah kita ya. Memang semua tak boleh buat, tak dapat keluar, bazar Ramadan pun tak ada, stres dan sebagainya. Itu belief, percayaan, pemikiran tercetus. Kita kata susahnya raya tak dapat sambut, gawai tak dapat sambut, itulah pemikiran yang akan tercetus. Jadi C ni pula adalah consequence. Consequence itu perasaan. Apa perasaan yang tercetus ketika kejadian tu? Macam saya cakap tadi lah, ada yang stres, ada yang marah-marah, habis semua orang dimarahnya, habis semua orang dimarahnya. Ada yang murung, ada yang kasihan pada diri sendiri, ada yang takut, bimbang dan sebagainya. Itu kesannya. Dan D adalah dispute. Dispute, D-I-S-P-U-T-E, adalah ini yang saya cakap tadi. Kita nak rationalkan, kita nak dispute pemikiran. Kerana emosi kita tak dapat mengubah. Emosi itu adalah sesuatu yang semula jadi. Contohnya kalau orang marah kita, orang tengking kita, kita akan berasa terkejut dan kita berasa marah. Kita dapat kawal emosi itu. Tetapi apa yang kita dapat buat melalui pemikiran kita ialah kita boleh rationalkan, kita boleh positifkan pemikiran yang tercetus daripada kejadian itu tadi. Ya? So macam mana agaknya? Macam tadi kan kepercayaan daripada PKP tadi, kita dah takut lah boleh mati, semua tak dapat ini, tak dapat duit pun tak ada di sini, semua tempat semua tutup dan sebagainya. Macam mana kita nak rationalkan pemikiran tu? Kita rationalkan lah, kita cakap lah pada diri kita, relax lah. Bukannya untuk selama-lamanya. Buat masa ni, inilah yang kita perlu buat supaya kita dapat menghalang penularan wabak untuk kebaikan kita juga. Itu contoh macam mana kita nak dispute belief tu tadi. Jadi dengan cara mempositifkan pemikiran kita yang negatif tu, secara tak sedarnya sebenarnya kita telah melakukan sesuatu untuk mengurangkan emosi negatif kita sebenarnya. Rational. Bila sahaja pada ketika kita berfikiran tak rational, kita berfikiran negatif, pada ketika itu jugalah kita kena rationalkan percakapan tu. Dalam-dalam, kadang-kadang kita bermonolog kan, kadang-kadang kita bermonolog, kadang-kadang kita bercakap dengan orang lain. Kita positifkan. Setiap kali kita ada negative thinking, kita positifkan thinking. Itu saja, senang saja tuan-tuan dan puan. Senang saja, ya. Senang. Jadi sebenarnya kita kena kurangkan. Kita kena cuba yang terbaik untuk kurangkan berfikir tentang perkara ataupun perasaan yang kita tak dapat kawal.
yang kita tak tahu, kita tak pasti, sebenarnya kita tak perlu berfikir sangat tentang perkara-perkara yang kita dapat kawal, ya. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu fikir tentang apa yang kita perlu lakukan sekarang. Kita fokus dengan apa yang kita perlu lakukan here and now, ya, untuk menamatkan penularan wabak COVID-19 ini dan untuk memperbaiki keadaan kita. So rather than memikirkan tentang perkara yang tak pasti, memikirkan perkara yang menyebabkan kita rasa tak helpless, tak dapat dikawal, kita fikirkan apa yang kita dapat buat. Dan setiap kali kita ada negative thinking, kita rationalkan, kita positifkan thinking, ya. Dan saya nak berkongsi satu bidalan ni kan. Dia kata yesterday was history. Semalam tu dah sejarah. Apa yang dah berlaku kita dapat nak undur balik. Okay, tomorrow is mystery. Besok tu misteri, kita pun tak tahu apa yang terjadi, kan. But today is a gift, yeah? Today is a gift. That is why it is called the present. Sebab itulah masa sekarang tu orang putih panggil dia present, macam hadiah. It's because yang kita dapat buat, yang kita dapat ubah adalah masa sekarang. Yang telah berlaku, you cannot do anything about it anymore. You cannot turn back time and mengubahkan keadaan itu. Dan yang akan datang pun kita tak tahu. Jadi kita tak perlu berfikir tentang the past and the present so much. Tetapi kita perlu fokuskan dengan here and now, masa sekarang itulah yang penting. Keluarga kita, kerja kita dan sebagainya. Baik. Dan sebelum saya mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, saya ingin berkongsi, ya, satu hasil kajian yang berbentuk kajian jangka panjang, iaitu rahsia hidup kekal sihat dan gembira. Satu masa video ni telah viral di media sosial, ya. Saya cuma nak rumuskan video tersebut, ya. Hasil kajian perkembangan orang dewasa oleh University Harvard yang berusia 75 tahun, ya. Kajian ni berusia 75 tahun. Subjek dia mula-mula dia 724 orang. Dia study, dia kaji subjek ni sehingga umur dia sampai 90 lebih, ya. Daripada 724 orang, 60 orang je yang hidup pada akhir kajian tu yang dia dapat menyimpulkan kajian tu, ya. Dan kajian ini dilakukan oleh Robert Waldinger, pengarah keempat, pada November 2015. Berapa tahun yang lepas? Agak 5 tahun yang lepas, di Brooklyn, Massachusetts, Amerika. Okey. Kajian ini mendapati bahawa mempunyai perhubungan yang baik menjadikan seseorang itu lebih sihat dan gembira, kata dia. Sebab mula-mula kajian tu dia tanya dengan subjek kajian dia kata, apa agaknya yang kamu nak untuk hidup sihat dan gembira? Ada yang menjawab, saya nak duit, saya nak terkenal. Ada yang menjawab, saya nak kerja bersungguh-sungguh, saya nak mencapai banyak achievement dalam hidup saya. But semua tu, hasil kajian ini membuktikan sebaliknya, bahawa rahsia hidup kekal sihat dan gembira sebenarnya adalah mempunyai perhubungan yang baik, bukan mempunyai duit yang banyak, bukan mempunyai kejayaan yang banyak dan sebagainya, tetapi mempunyai perhubungan yang baik, ya. So, kerana apa? Kerana sokongan emosi dan sosial lah yang sangat membantu kita sepanjang hidup kita ni. Jadi kita semarakkanlah kasih sayang keluarga, saudara mara, dan tingkatkanlah komunikasi kita dengan sahabat, rakan dan jiran, ya. Pertama dia kata mempunyai perhubungan sosial yang baik. Mempunyai perhubungan sosial adalah baik. Kesunyian boleh membunuh, which is toxic katanya. Subjek yang dia kaji itu kan, yang tak mempunyai perhubungan yang baik itu, kesihatan dia merosot di awal pertengahan umur. Kefungsian otaknya pula cepat terjejas dan umur mereka lebih pendek. Ini adalah dapatan hasil kajian terakhir. Yang kedua, dia kata perhubungan yang baik bukan sahaja melindungi tubuh badan, malahan otak individu yang dikaji itu, dia kata memori dia lebih kuat dan tajam. Walaupun dah tua, tetapi memori dia lebih kuat dan tajam. Dan yang ketiga, dia kata perhubungan mesra yang berkualiti. Maksudnya berkualiti, orang tu mengambil berat pasal kita, kita mengambil berat pasal dia. Dia saling menjaga antara satu sama lain, saling percaya antara satu sama lain, kan. Itu dinamakan hubungan mesra yang berkualiti, merupakan awet muda, ya. Selalu gembira, menyebabkan kita selalu bergembira dan orang tu kurang cenderung mendapat penyakit. Ya, itu adalah hasil kajian.
Jadi kan kesimpulannya saya telah kongsikan ya kepada penonton penjagaan kesihatan mental tadi melalui 5 teknik, iaitu yang pertama tadi adalah penjagaan diri dan kesihatan, yang kedua sokongan emosi dan sosial melalui perhubungan dengan keluarga dan rakan-rakan, ketiga adalah aktiviti keagamaan ataupun spiritual, yang keempat adalah teknik sport dalam mengurus emosi tadi, yang minum, yang mandi dan sebagainya itu, dan yang kelima ialah teknik pemikiran positif ataupun teknik pemikiran rasional. Okey, jadi selamat mencuba penonton semua. Saya doakan segala urusan saudara dan saudari dipermudahkan Tuhan. Mudah-mudahan sihat, gembira, sukses dan diberkati Tuhan selalu ya. Sekian dulu buat kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kali. Saya Kashnita Edin dari Cawangan Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ingin mengucapkan selamat menghujung minggu bersama keluarga dan orang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.